ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di dalam halaqatul ilmi, bagi membicarakan, bagi membahaskan, duduk untuk mendengar satu maudhu' yang dipanggil sebagai ilmu fiqh tahawulat, dan kita masuk kepada bab asbabus salamah minal fitani wal ihtirazu minha. Sebab-sebab untuk kita nak selamat daripada fitnah, dan bagaimana untuk kita nak membenteng diri kita daripada fitnah tersebut. Sebagaimana kita maklum, ketika mana Nabi SAW menceritakan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan fitnah, yang berhubungan dengan perubahan-perubahan yang berlaku di akhir zaman, kaedah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW secara ghalibnya, Nabi menyebut dengan 3 kaedah, dengan 3 noktah. Yang pertama, Nabi akan menyebut masalah yang berlaku, atau dalam istilah bahasa Arab ataupun istilah fiqh tahawulat disebut sebagai al-mushkilah ataupun tahdidul mushkilah. Nabi menentukan apa masalah yang akan berlaku kepada umat. Noktah yang kedua iaitu Nabi akan tashkhisul mushkilah, mendiagnosis. Kita terjemah dengan tashkhis dengan maksud diagnosis kepada masalah mushkilah yang berlaku. Yang ketiga, hulul iaitu solusi untuk keluar daripada masalah. Ini adalah kaedah ataupun cara ketika mana Nabi SAW menyebut ataupun menyentuh perkara-perkara yang berhubungan dengan fitnah, yang berhubungan dengan perubahan-perubahan, yang berhubungan dengan petanda-petanda akhir zaman. Sebagai contoh, ketika mana Nabi SAW menyebut tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kata, sayusibu ummati fi akhir zaman, akan menimpa kepada umat aku di akhir zaman bala'un syadidun, ujian, bala yang tersangat dahsyat. Ini disebut sebagai masalah yang akan berlaku kepada umat, masalah yang berlaku kepada umat yang berhubungan dengan perubahan-perubahan, fitnah-fitnah dan petanda-petanda akhir zaman. Akan menimpa kepada umat aku ujian yang tersangat dahsyat, ujian yang berhubung dengan ideologi, yang berhubungan dengan akidah, ujian yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan politik, yang berhubungan dengan ekonomi, yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Bala yang Nabi SAW sebut masalah. Kemudian Nabi akan menyebut tashkhisul mushkilah, apa punca kepada masalah tersebut, diagnosis kepada masalah. Setelah daripada Nabi menyebut masalah, Nabi menyebut punca kepada masalah, min sultanihim. Dalam hadis tersebut Nabi sebut min sultanihim, berpunca daripada sultan mereka. Sultan bukan bermaksud raja semata-mata, maksud ketua, tidak. Tetapi sultan ini adalah simbol kepada perubahan ataupun fitnah yang berkait dengan politik. Sama ada mereka yang berada di tampuk pemerintahan dan ingin mengekalkan pemerintahan, maka ujian di akhir zaman berpunca daripada mereka ini, ataupun mereka yang belum lagi mendapat kekuasaan politik, tetapi mereka ini ingin mendapatkan kekuasaan tersebut. Jadi min sultanihim, Nabi sebut puncanya daripada sultan, baik politik dalam kalangan para ahli ilmuwan, politik dalam kalangan para ulama, ataupun politik sultanul hukam,
politik tempatan dalam kalangan kemasyarakatan setempat, ataupun sultanul alam, politik internasional, politik antarabangsa, ada antara Amerika, Rusia, China. Ini ujian-ujian di akhir zaman ini berpunca daripada sultan, daripada politik. Kemudian setelah daripada Nabi menyebut tentang tashkhis muskilah, Nabi menyebut tentang punca kepada masalah tersebut, Nabi akan menyebut hulul ataupun makhraj, solusi ataupun jalan keluar daripada masalah tersebut. La yanju minhu, tidak akan berjaya minha, daripada fitnah, illa melainkan rajulun arafa dinallahu bilisanihi wa yadihi wa qalbihi. Yang kedua, wa rajulun arafa dinallahu bilisanihi fasaddaqa bih. Yang ketiga, rajulun arafa dinallah fasakat. Nabi menyebut 3 kelompok yang akan berjaya di akhir zaman daripada fitnah yang berhubungan dengan politik, dan ketiga-tiga ini dia ada sudut persamaan, iaitu Nabi menyebut rajulun arafa dinallah, lelaki yang mengenal Allah Ta'ala dengan lidah, tangan dan dengan hati. Yang kedua, rajulun arafa dinallah, lelaki yang mengenal agama Allah Ta'ala dengan tangan dan hati. Yang ketiga, lelaki yang mengenal agama Allah Ta'ala dengan hati, tapi dia diam. Dia diam. Ada sudut persamaan di dalam ketiga-tiga martabat peringkat golongan yang akan berjaya daripada fitnah yang ditimpakan kepada umat Muhammad di akhir zaman. Mereka memiliki persamaan, iaitu mereka mengenal agama Allah. Rajulun arafa, yakni arafa mengenal, ai ma'rifatul ilmi, lelaki yang mengenal agama, yakni ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Awwalut tariq lin najah bi ma'rifah, kata Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu taala, permulaan untuk jalan untuk kita nak berjaya daripada fitnah di akhir zaman ialah ma'rifah. Mesti dengan ma'rifah, dengan ilmu. Laisa bisyatam, tidak dengan mencaci maki, atau bil muzaharah, ataupun dengan demonstrasi, atau bil ta'an, ataupun dengan melaknat. Tidak. Untuk kita nak selamat daripada fitnah akhir zaman, tidak dengan ilmu. Sebab Nabi menyebut kalimah arafah. Ilmu apa? Ilmu din Allah, ilmu agama. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu agama din Allah? Iaitu jawapannya ada di dalam hadis Jibril. Jibril ketika mana datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam, ihsan dan asyratus sa'ah. Kemudian Jibril pun beredar. Nabi selepas daripada beberapa hari, Nabi bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu tak siapa yang bertanya? Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul sahaja mengetahui. Lalu Nabi kata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum. Yang bertanya tu ialah Jibril datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama, tentang urusan agama. Jadi urusan agama ialah akidah, fikih, tasawuf dan ilmu petanda hari kiamat. Lelaki yang selamat daripada fitnah ialah lelaki yang mempunyai ilmu tentang akidah, fikih, tasawuf dan asyratus sa'ah, tentang petanda hari kiamat. Ini cara Nabi bercakap. Kaedah Nabi bercakap tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan fitnah, perubahan-perubahan petanda hari kiamat. Yang pertama Nabi sebut masalah, yang kedua Nabi menyebut punca kepada masalah, yang ketiga Nabi menyebut solusi. Dan banyak lagi contoh-contoh hadis. Ada antaranya Nabi menyatakan, asabakum da'ul umam, akan menimpa kepada kamu penyakit umat yang terdahulu. Yang mana penyakit da'ul umam, penyakit umat-umat terdahulu ini akan halaqatud din, akan mencukur agama kalian sebagaimana kalian mencukur bulu-bulu kalian. Apabila bulu kita berpisah daripada kulit kita,
Begitu juga Nabi mengumpamakan agama akan berpisah daripada kehidupan umat Muhammad di akhir zaman. Lalu Nabi sahabat tanya, apakah penyakit umat yang terdahulu? Bila Nabi menyebutkan masalah, sahabat nak tahu apakah masalah tersebut, apakah punca dia. Nabi kata al-baghdha wal hasad. Al-baghdha iaitu kemarahan, wal hasad, hasad iaitu dengki. Penyakit ini adalah punca kepada masalah yang akan berlaku kepada umat. Penyakit umat yang terdahulu iaitu penyakit yang berpunca daripada krisis, kelompongan dalam penghayatan, dalam aplikasi ilmu tasawuf, berpunca daripada berlakunya kerosakan ilmu tasawuf ataupun kurangnya pengajian ataupun antinya umat akhir zaman terhadap ilmu tasawuf. Sehingga bila mereka tidak ada tasawuf di dalam kehidupan mereka, maka terhasil ataupun penyakit-penyakit yang berpunca daripada sifat-sifat madmumah yang sepatutnya dicuci, takhalli, sepatutnya dicuci tapi tidak dicuci. Benda itu merebak sehingga menghasilkan al-baghdha wal hasad, kemarahan dan hasad. Kemudian Nabi, setelah Nabi menyebut punca kepada masalah yang berlaku kepada umat akhir zaman yang berhubungan dengan fitnah, perubahan-perubahan, petanda-petanda akhir zaman, Nabi menyebutkan solusi bagaimana mengatasi masalah tersebut. Nabi kata, ala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kamu mahu aku ceritakan kepada kamu suatu perkara, jika kamu lakukan, kamu saling kasih mengasihani antara kamu. Tidak ada al-baghdha, tidak ada kemarahan, tidak ada hasad di antara kamu. Nabi kata afsyus salam bainakum. Ini solusi yang Nabi keluarkan, Nabi beri kepada umat Muhammad untuk mengatasi masalah yang berlaku. Afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam ini maksudnya apa? Sebarkan manhaj as-salam. Manhaj as-salam iaitu apakah samarah, apakah manfaat daripada makna as-salam. Kita apabila kita bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara kita, itu adalah bentuk doa. Kita doa kepada saudara kita assalam. Apakah maksud assalam? Keamanan. Yakni saudara kita apabila kita doakan assalamualaikum warahmatullah, keamanan, salam sejahtera, maksudnya aman bagi engkau daripada kejahatan yang berpunca daripada aku. Aman daripada kejahatan yang berpunca daripada aku. Kita doa assalamualaikum warahmatullah, yakni haram ke atas kita berbuat jahat kepada dia. Aman ni dia maksudnya tidak ada unsur-unsur ancaman, itu dipanggil aman. Dia beza dengan selamat. Selamat ni dia ada unsur ancaman tapi tak kena. Contoh kalau kita masuk dalam kebun durian dan masuk-masuk jatuh buah durian atas kepala, hampir-hampir nak kena kepala kita, itu panggil selamat. Tapi tak kena, sikit-sikit lagi nak kena. Tapi kalau aman maksudnya tidak ada ancaman daripada diri kita kepada saudara kita, itu maksud assalam. Assalam inilah yang Nabi SAW mendefinisikan makna assalam. Kerana al-muslim, orang Islam ini, dan kalau kita tengok kata terbit kepada al-muslim iaitu salam, salima. Al-muslimu man salim al-muslimu min lisanih wa yadih. Muslim yang baik, muslim yang selamat saudaranya yang muslim daripada tangan dan lidah dia, daripada tangan dan lidah. Ini Nabi SAW sebut solusi untuk mengatasi fitnah, perubahan-perubahan, petanda-petanda negatif akhir zaman yang akan berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak lagi contoh-contoh yang Nabi bagi tahu kepada kita bagaimana jalan keluar untuk kita nak selamat, untuk kita nak melindungi diri kita daripada fitnah. Nabi sebut masalah,
Nabi sebut punca kepada masalah, Nabi sebut jalan keluar. Jadi kita selaku umat Muhammad, selaku orang Islam, perlu mengkaji dan belajar tentang ilmu petanda akhir zaman untuk kita nak tahu benda yang berlaku kepada kita apa dan apakah punca kepada masalah tersebut, bagaimana untuk kita nak selesaikan masalah tersebut apabila benda itu menimpa di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan mengambil solusi yang Nabi sediakan kepada umat, dan kita tak akan mengambil solusi daripada manusia, kita terus akan mengambil solusi daripada Nabi. Nabi la yantiqu anil hawa, Nabi tidak akan bercakap daripada hawa nafsu, illa wahyun yuha, kecuali apa yang Nabi cakap itu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Macam kita kalau kita sakit, kita pergi hospital. Kita pergi hospital, kita akan menceritakan apa masalah kita kepada doktor. Ini dia bagi masalah. Masalah yang menimpa kepada diri kita, tak boleh nak tidur, tak boleh tak selera nak makan, sakit di bahagian dada, sakit di bahagian kepala, hidung tersumbat. Ini masalah. Kemudian setelah daripada doktor mengetahui masalah tersebut, doktor akan melakukan tashkhisul hal, akan diagnosis apa punca kepada masalah yang kita hadapi, yang kita ceritakan kepada doktor. Kemudian setelah daripada doktor diagnosis, dalam diagnosis itu doktor akan tahu apakah punca kepada masalah, doktor akan sediakan ubat. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu penyakit-penyakit yang akan menimpa kepada umatnya di akhir zaman. Nabi cerita. Nabi cerita masalah, Nabi cerita punca kepada masalah, dan Nabi keluarkan solusi ataupun jalan keluar ataupun ubat kepada masalah tersebut. Jadi kalau kita pergi hospital, kita bagi tahu kepada doktor masalah kita, doktor telah melakukan cek kepada tubuh kita, dan doktor tahu apa punca kepada masalah, doktor sediakan ubat. Apakah kita akan ambil ubat tu ataupun kita ambil ubat lain? Pasti kita akan ambil ubat daripada doktor. Sebab doktor ni orang yang ada kepakaran, orang yang ada ahliyah, kepakaran. Kita pergi hospital, tiba-tiba kita tak percaya doktor, buat apa pergi hospital? Makan ubat yang kita rasa ini obat yang terbaik, kita cari apa, kita baca daripada Google, yang tak tahu daripada sumber yang betul berapa dos kena makan. Kalau kita ambil ubat yang lain, yang tidak ada masdar dia, tidak ada kesahihan ubat tersebut, ubat apa, berapa dos, berapa sukatan kena makan, pasti kita akan alami masalah yang lain pula. Jadi tidak lazim bagi kita ambil ubat daripada doktor. Sebab itulah di akhir zaman ini, masalah-masalah yang berlaku kepada umat ini tidak dapat diselesaikan, kata Habib Abu Bakar. Kerana masalah-masalah yang berlaku ini tidak diubati ataupun tidak diambil solusi dengan nas yang sebenar. Kita mengubati ataupun kita cuba untuk mengambil solusi daripada nususus sawabit, mengambil solusi daripada nas juga, tapi nas as-sawabit, nas yang berkaitan dengan akidah, fikih dan tasawuf, ataupun kita mengambil daripada hululul wad'i, solusi daripada manusia, tidak ambil solusi daripada nas. Masalah-masalah yang as-sawabit ini tidak dapat diubati. Masalah yang al-mutaghayyirat, masalah yang berhubungan dengan fitnah akhir zaman, dengan perubahan-perubahan, petanda-petanda kiamat ini tidak akan dapat diubati, tidak akan diselesaikan kecuali dengan nas yang berkenaan dengan ilmu akhir zaman juga. Baik, di antara asbabus salamah daripada fitnah ini, Habib Abu Bakar dia buat ikhtisar, ringkasan daripada istiqra' beliau, kajian beliau terhadap hadis-hadis, sejumlah hadis-hadis yang berhubungan dengan fitnah, perubahan petanda akhir zaman. Cara untuk nak ubat ini, solusinya Habib Abu Bakar buat dia panggil nubzah ataupun noktah. Yang pertama ialah at-taslimu lil qada'i wal qadar, iaitu kena taslim dengan qada' dan qadar Allah Ta'ala. Tidak dapat tidak bagi kita. Apabila kita berada di akhir zaman, maka
tidak akan berlalu satu hari kecuali hari yang selepas daripadanya lebih teruk daripada hari yang sebelumnya. Ini adalah sunnatullah yang Allah Ta'ala aturkan kepada umat akhir zaman. Nah, hari yang sebelumnya jangan diimpikan hari era keemasan sebagaimana zaman salafus salih. Nah, kerana hari-hari di akhir zaman tidak berlalu hari kecuali hari yang selepasnya lebih teruk daripada hari yang sebelumnya. Ada seorang dalam riwayat menyebut Zubair bin Adi, dia datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mengadu kepada Anas bin Malik tentang kekejaman, kezaliman Al-Hallaj, seorang raja yang zalim. Dia telah membantai para sahabat, dia telah membunuh kaum muslimin. Zubair bin Adi mengadu kepada Anas bin Malik tentang kejahatan, kezaliman Al-Hallaj. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana sahabat yang diberikan umur yang Anas bin Malik ini, dia kata, isbiru, sabarlah. Sabarlah kamu semua, fa innahu la ya'ti zamanun, kerana tidak akan datang satu zaman illa wallazi ba'dahu asyarru minhu, kecuali zaman yang selepas daripadanya lebih teruk daripada zaman yang sebelumnya. Hatta talaqaw rabbukum, sehingga kamu bertemu dengan Tuhan kamu. Sami'tuhu min nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, lagu itulah yang aku dengar daripada nabi kamu. Sabar. Kezaliman yang datang kepada kita, pemerintah, siapa pun naik macam tu ya juga. Ada benda yang tak puas hati. Zaman yang sebelum daripada kita, zaman selepas daripada kita lebih teruk daripada zaman sebelum daripada kita. Yakni manhaj yang kita kena ambil di akhir zaman ialah sabar. Bukan semata sabar, ada lagi langkah-langkah yang seterusnya. Hatta Nabi SAW bagi tahu, apabila datang fitnah, sayati ala nas zaman, fitnah yang mana orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri, orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan, orang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Yakni kita duduk tak masuk campur dalam apa-apa, ada mutadakhul, tidak masuk campur dalam mana-mana fitnah. Itu lebih baik daripada kita berdiri, duduk. Berdiri ni maksudnya apa? Tengok apa yang berlaku. Kadang-kadang kita tak ambil tahu tu lebih baik daripada ambil tahu. Ambil tahu tu lebih baik daripada ambil tahu tapi tak masuk campur, daripada orang yang berjalan ni masuk, cuba-cuba nak masuk campur. Orang berjalan tu lebih baik daripada orang berlari. Berlari ni masuk campur dah. Sehingga Nabi kata, fa in dukhila ahadikum, apabila fitnah tu masuk dalam kalangan kamu, falyakun ka khair min Adam. Kalau kamu tak nak masuk campur, tiba-tiba menimpa kepada dalam kehidupan kamu, daripada kehidupan keluarga kamu, orang yang terdekat daripada kamu, jadilah kamu sebaik-baik anak Adam. Iaitu peristiwa di antara Qabil dengan Habil. Siapa yang bunuh siapa tu? Yang terbunuh lebih baik daripada yang membunuh. Jangan kamu cuba nak membunuh. Sebab kalau kita nak cuba membunuh, al-qatil wal maqtul finnar, dua-dua masuk neraka. Wadribu bisuyufikumul hijarah, pukullah pedang-pedang kamu di batu. Wa qatti'u awtarakum, putuslah busu-busu kalian. Ini yang Nabi sebut solusi untuk nak hadapi, nak keluar daripada fitnah tersebut. Memang apa yang Nabi sebut, kadang-kadang benda tu, solusi yang Nabi sebut terkadang dapat mencabut fitnah secara total di dalam kehidupan kita, ataupun kalau tidak pun dapat menghilangkan fitnah itu, mudarat fitnah, bahaya fitnah dalam kehidupan kita, kehidupan orang yang terdekat dengan kita, paling kurang dia dapat mengurangkan mudarat fitnah. Putuslah, pukul pedang, ada pedang patah. Jangan cuba nak terkam, nak menyemarakkan lagi api-api fitnah. Kita kena redha, taslim al-qada wal qadar. Sekiranya kita diuji dengan kebaikan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak timpakan kita ujian.
Tapi sekiranya Allah Ta'ala timpakan kita dengan ujian, maka kita bersabar. Yang kedua, al-mubadaratu bil a'malis salihah, bersegera dengan amal yang soleh. Bersegera dengan amal yang soleh. Ini dalam ilmu fiqh akhir zaman ada satu fiqh yang dipanggil sebagai fiqhul mubadarah, fikih persiapan. Mubadarah ini fiqh mubadarah. Kita tahu fiqh ibadat, fiqh jinayah, fiqh munakahat, fiqh muamalat. Nah, tapi dalam ilmu fiqh akhir zaman ni ada lagi fiqh yang kecil. Fiqh mubadarah. Mubadarah ini diambil daripada hadis badiru bil a'mal. Badiru, bersegeralah kamu dengan amalan. Sebelum datang 7 perkara. Kalau kita bahasa kitanya, sediakan payung sebelum daripada hujan. Nah, fiqh mubadarah. Nabi suruh bersegera dengan amal soleh. Bila datang fitnah, jangan bersibuk-sibuk dengan fitnah. Nah, di saat orang sibuk dengan fitnah, maka kita bersibuk dengan amal soleh. Di antara amal soleh ialah duduk dalam halaqatul ilmi. Di antara amal soleh juga kita sibukkan dengan fokus kita, pekerjaan kita. Pekerjaan di pejabat, bisnes kita, fokus dengan keluarga kita. Ini bahagian daripada amal soleh. Tinggalkan da'anka amral awam, tinggalkan urusan orang awam, iaitu urusan mereka-mereka yang telah ditimpa dengan fitnah. Kalam siapa? Kalam Nabi. Fa inna wara'akum ayyamas sabr, kerana di belakang kamu adalah hari-hari kesabaran. Yang ketiga, hifdzul lisani minadz dzam wa hifdzul yadi minadz dam wa hifdzul qalbi minal ham. Jaga lisan daripada mencela. Lidah kita jangan mencela saudara kita ataupun pemimpin-pemimpin kita. Dengan mencela itu akan mendatangkan fitnah yang seterusnya, akan lebih menyemarakkan lagi fitnah. Memang kalau kita tak setuju dengan pemimpin kita, kalau 1000 orang tak setuju, 1000 orang mencaci, maka 1000 fitnah akan keluar daripada rakyat. Maka tugas kita apa dia? Tugas kita semoga Allah Ta'ala mengislahkan pemimpin kita. Doa hidayah. Doa hidayah, kalau Allah Ta'ala bagi hidayah kepada pemimpin tersebut, maka baiknya pemimpin akan menyebabkan umat akan mendapat habuan daripada kebaikan pemimpin tersebut. Kalau kita doa celaka, maka dengan celakanya pemimpin, celakalah rakyat-rakyat yang di bawah dia. Kalau kita tidak mampu untuk berkata baik, doa baik, lebih baik kita diam. Sebagaimana yang Nabi sebut, qulil khair aw yasmut, katakanlah benda yang baik aw yasmut, ataupun diam. Untuk menegur, jangan ada unsur-unsur pencelaan. Tegur dengan al-bayan wa iqamatud dalil. Al-bayan, dirikan hujah-hujah, wa iqamatud dalil. Ada hujah-hujah dengan bahasa-bahasa yang boleh menjinak hati para pemimpin kita. Baik. Wa hifdzul yad minad dam, jaga tangan daripada menumpahkan darah. Ini solusi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jaga tangan daripada menumpah darah dengan maksud jangan menyakiti, mencederai ataupun membunuh seorang muslim. Benda ni kalau di dalam di Malaysia, di tanah air kita setakat menyakiti ataupun menzalimi saudara kita. Tapi di tanah Arab dia sampai membunuh. Berbeza fahaman politik, fahaman parti, fahaman mazhab, mereka sampai membunuh antara satu sama lain. Tu tak heranlah berapa ramai para habaib yang dibunuh sebab mereka berbeza pandangan dan berbeza masalah istighasah, masalah tawassul, masalah ziarah kubur. Sampai ada satu Habib bin Semik, orang ziarah dia ni mu'allish, dia ada kepakaran untuk berubat. Ada seorang Yaman pergi minta hajat, minta tolong nak berubat. Habib
Nak obat dia, dia ambil pistol, dia tembak apa-apa Daesh. Ramai habaib ditembak. Sebab berbeza pandangan. Habaib dia tak melawan. Lepas daripada satu orang Habib ditembak, habaib tak ada kumpul ramai-ramai geng-geng apa-apa muhibbin dia, cari siapa yang tembak, tak ada. Dia diam, keluarga pun dia diam. Kalau masing-masing cari siapa pembunuh, siapa berani mengaku, dan sekali akan timbul fitnah yang lain pula, mudarat yang lebih besar, permusuhan di antara orang Islam. Jangan menyakiti, mencederai kaum muslimin ataupun membunuh. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aana ala qatlil muslim wala bi syatril kalimah laqiyallahu yaumul qiyamah maktubun baina ainai ya Aisyah min rahmatillah. Siapa yang menolong untuk membunuh ataupun mencederai ataupun memerangi satu orang Islam, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, akan ditulis di antara dua keningnya, ya man aisu min rahmatillah, wahai orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman kita ni zaman sabar. Zaman sabar. Diam lebih baik daripada cakap. Nak bercakap juga kena pastikan benda yang kita bercakap itu daripada kita ada ilmu tentang fiqh. Kita nak bercakap fiqh untuk menegur, fiqh untuk menegur pemimpin, ataupun fiqh untuk kita nak menegur orang yang berbeza pandangan dengan kita. Dipanggil sebagai fiqhud da'wah. Pastikan bila kita menegur itu tidak akan datang mudarat yang lebih besar daripada mudarat yang kita nak tegur tu. Ada orang nak tegur, tapi disebabkan cara dia zalim, nak tegur pemimpin zalim, caranya zalim, menatijahkan implikasinya datang mudarat yang lebih besar daripada mudarat yang pertama. Mudarat yang kedua tu lebih besar daripada mudarat yang pertama. Kalau isu Syria tu sendiri tu, ramai daripada para ulama, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Wahab Az-Zuhaili, Syekh Muhammad Zuhaili, Syekh Mustafa Bugha, Syekh Mustafa Khin, ni ulama-ulama kibar di Suriah, mengambil sikap berdiam. Walhadith, mereka ini nampak kezaliman di hadapan mereka, sehingga sikap mereka yang dia tu menyebabkan dikatakan ulama bisu. Sedangkan mauqif para ulama, pendirian para ulama ketika mana berdiam diri berhadapan dengan kezaliman Bashar Assad, bukan kerana mereka ini menyembunyikan ilmu, tidak menegakkan kebenaran, tapi mereka melihat aspek implikasi sekiranya mereka menentang Bashar Assad itu akan membawa kepada implikasi yang lebih besar daripada yang pertama ni. Bashar Assad zalim, tapi kalau tegur dia, mudarat yang lebih besar lagi. Pasti para ulama akan dibantai, dibunuh. Kalau melihat kepada sejarah bapa dia membunuh 40,000 orang di Homs, 40,000 orang mati secara mengejut dibom. Sebab mereka pun mempunyai ilmu tentang fiqh akhir zaman. Ya, Nabi kata, wahya fikum ya ahli Syam, wahai ahli Syam, sekiranya kamu melihat marhalah fitnah yang berlaku di Syam, fa in istata'ta an takuna hajaran faltakunhu. Kalau kamu mampu jadi batu. Ini Nabi tunjuk jalan keluar kepada orang Syam ketika mana berlaku fitnah di Syam. Nabi suruh, Nabi memerintahkan supaya orang Syam jadi batu. Faltakunhu, jadilah batu. Wala takun minal wahid minal fariqan, jangan kamu berpihak kepada mana-mana pihak. Nabi suruh jadi batu. Nabi suruh jadi batu. Sebab kalau menegur ketika tu, akan menatijahkan mudarat yang lebih besar. Tengok apa yang berlaku sekarang ni. Keluarnya daripada pemerintah yang zalim, sehingga satu Syria hancur. Satu Syria hancur. Pemerintah yang zalim masih lagi kekal. Ini fitnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya ialah iltizamul khuwaisah, al-masyakhah, al-ukhwatul fillah, al-uzlah anil waqi' as-silbi. Di antara sebab untuk kita nak selamat daripada fitnah akhir zaman ialah iltizamul khuwaisah, melazimi al-khuwaisah. Ini solusi. Khuwaisah ini diambil daripada hadis Nabi, fa'alaikum al-khuwaisah. Nabi kata, idza ra'aita syuhan muta'an, apabila kamu melihat penyakit kikir itu ditaati. Sudah menjadi fenomena di zaman tersebut, penyakit kikir, bakhil, ditaati. Wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu itu diimani, dijadikan imam, diikuti. Wa dunya mu'saratan, dan dunia itu dilebihkan. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi, dan manusia kagum dengan pandangan masing-masing. Saya profesor, saya orang pangkat besar, saya ada pendidikan, saya ada pemikiran saya masing-masing. Bila benda tu dah menjadi fenomena dalam kalangan umat, Nabi kata fa'alaikum khuwaisah, maka hendaklah kamu menjaga diri kamu, al-khuwaisah. Wada'ka anka amral awam, tinggalkan urusan orang awam. Orang awam yang dah kagum dengan pandangan mereka, pandangan masing-masing. Orang awam dah dalam kehidupan mereka ni, dunia dilebihkan daripada akhirat. Penyakit kikir, bakhil itu ditaati. Untuk nak infak bahagian daripada fi sabilillah, mereka dah tak ada keinginan. Nabi kata jaga diri kamu, jaga diri kamu dengan maksud apa? Jaga agama kamu. Pergilah kepada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Habib Abu Bakar mengatakan al-khuwaisah dengan maksud al-masyakhah. Al-masyakhah iaitu tradisi berguru. Tradisi berguru. Bila datang fitnah, maka hendaklah melazimi guru, melazimi ulama-ulama rabbani, ulama-ulama murasyid, supaya dengan melazimi alul khair, maka kita akan mendapat khair, kebaikan, mendapat nasib daripada kebaikan. Jangan keluar daripada guru. Kerana al-masyakhah ni ialah suatu wiqayah, pelindung yang paling penting ketika mana umat ditimpa dengan fitnah. Kerana al-masyakhah, bila manusia ada masyakhah, maka manusia akan selamat daripada fitnah. Sebagaimana Nabi SAW menyebut tentang Dajjal, Nabi menceritakan tentang sifat-sifat Dajjal, fitnah-fitnah Dajjal. Nabi kata, fa in yakhruj, sekiranya si Dajjal ini keluar, wa ana fikum, dan aku ada dalam kalangan kalian, wa ana hajijun likulli muslim, akulah yang akan melindungi setiap daripada orang Islam. Wa in yakhruj walastu fikum, sekiranya Dajjal keluar selepas daripada zaman aku, dan aku tak ada dalam kalangan kamu, Nabi kata famru'um hajijun nafsih, maka kamu akan melindungi diri kamu. Maka Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Adani mengatakan, hadis ini ialah isyarat kekuatan masyakhah ataupun kekuatan guru yang akan melindungi atba' ataupun para pengikutnya ketika mana kemunculan Dajjal. Dan ketiadaan masyakhah, ketiadaan guru rabbani menyebabkan manusia ini dah terpaksa mengikut Dajjal. Kerana tak ada masyakhah, manusia akan mengikut pandangan, pikiran, kagum dengan pandangan masing-masing, sehingga mereka akan bertuhankan Dajjal ketika mana kemunculan si Dajjal di akhir zaman. Kerana hebatnya kuasa Dajjal, fitnah Dajjal, sehingga akal kita akan mengikut istidraj yang datang daripada Dajjal. Masyakhah, masyakhah ni sangat penting, kerana masyakhah ini ialah seumpama benteng kita di akhir zaman. Sebab kita nak benteng diri kita daripada fitnah. Bila ada masyakhah, ada guru, pendapat
para atba'nya akan menjadi satu, pendapat kaum muslimin akan menjadi satu. Kalau ada 100 orang, ada 100 pendapat, maka mereka akan mengikut aliran ataupun jalanan masing-masing. Tetapi ketika mana para umat Islam di akhir zaman ada guru Rabbani, maka perbezaan pandangan dan pendapat dalam kalangan mereka akan disatukan, akan dapat disatukan. Hilanglah kekusutan ataupun keributan, perkelahian di antara mereka bila ada guru masyikhah ataupun marji'iyah. Bahkan duduk dalam tradisi berguru itu lebih baik daripada duduk seorang-seorang dalam hutan. Kan ada slogan ataupun laungan untuk kita nak selamat daripada fitnah, ialah dengan membuat perkampungan akhir zaman. Berhenti kerja, duduk dalam hutan, duduk di tengah-tengah bukit, duduk siapa tok guru dia tu, nak duduk nak lari daripada fitnah. Bahkan akan datang fitnah yang seterusnya, syaitan akan menghasut pula orang yang dalam hutan tu. Duduk seorang-seorang dalam hutan ataupun geng-geng dia. Lainlah ada ulama. Mana ulama yang dah mengsyorkan supaya duduk dalam hutan? Ada. Di akhir zaman untuk nak selamat. Hutan, kalau duduk seorang dalam hutan tak ada benteng. Syaitan akan boleh, banyak lagi syaitan dalam hutan tu, hantu jin, iblis. Duduk kacau kita dalam hutan. Kalau gila keluar ke bandar juga. Jadi duduk dalam benteng, duduk dalam tradisi berguru adalah lebih baik daripada duduk berseorangan. Kerana serigala tidak akan makan kambing yang duduk berkumpulan. Serigala akan makan kambing yang duduk seorang. Kena duduk dalam jemaah. Walaupun jemaah tersebut mengalami ada masalah, sahabat-sahabat sejemaah daripada kaum muslimin, sepengajian kita pun ada masalah. Tak lari dari kaum muslimin ada masalah, ada krisis akhlak ke apa. Lebih baik daripada duduk berseorangan. Walaupun dalam benteng tu ada masalah, sehingga ulama katakan sekiranya dalam benteng pun ada masalah, buat benteng dalam benteng. Buat benteng dalam benteng. Yang penting kita belajar. Benteng dalam benteng, kita tak hiraukan apa punya masalah dalam kalangan sahabat-sahabat sepengajian kita, sahabat-sahabat sepengurang kita. Kita carakan ngaji, buat benteng dalam benteng. Itu al-masyakhah. Di antara makna al-khuwaisah juga al-ukhwatu fillah, persaudaraan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana persaudaraan kerana Allah Ta'ala akan membantu kita ketika mana kita ditimpakan di dalam ujian dengan nasihat. Agama itu dibina di atas nasihat, ad-dinun nasihah. Sekiranya kita buat kesilapan, kita buat kesalahan, maka ada saudara kita yang akan tegur kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya al-uzlatu anil waqi'is silbi, dan beruzlah daripada realiti yang negatif. Beruzlah daripada negatif, realiti yang negatif, suasana yang negatif, cari suasana yang positif. Cari suasana yang positif, suasana agama. Yang seterusnya iaitu ad-da'watu ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Di antara cara untuk kita nak selamat daripada fitnah juga ialah berdakwah, menyuruh manusia kepada Allah dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, ala manhajatin namatil awsa', di atas manhaj yang sederhana. Kerja amal ma'ruf nahi munkar ni perlu kita hidupkan walaupun zaman tersebut zaman fitnah. Kerana dengan amal ma'ruf nahi munkar, dengan menyuruh manusia kepada perintah-perintah Allah, melarang manusia kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu kebaikan. Bila di dalam suatu komuniti ataupun masyarakat ada sekelompok manusia, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ada sekelompok manusia kerjanya amal ma'ruf nahi munkar, maka
kejahatan ataupun fitnah tidak akan berkekalan lama di dalam komuniti tersebut. Kalau dia masuk pun sekejap, pasti akan ditolak dengan kebaikan yang ada dalam masyarakat, iaitu amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kerja amal ma'ruf nahi munkar ini perlu senantiasa ada dalam kalangan masyarakat. Kerja amal ma'ruf nahi munkar ini di atas manhaj namatul awsat, manhaj yang sederhana, tidak terlampau ghulu dan tidak terlampau longgar. Kumpulan Daesh, Al-Qaeda, ISIS pun dia kata dia buat amal ma'ruf nahi munkar juga, tapi terlampau radikal, sehingga orang yang dia nak menyuruh manusia kepada tauhid, tapi dia tidak dapat membezakan di antara masalah usul dengan masalah furuk. Sehingga masalah furuk, masalah caban dikatakan masalah usul, masalah akar. Sehingga orang yang tawassul, orang yang istighasah, orang yang ziarah kubur, sebenarnya itu dalam maratib khilafiyah, dalam peringkat benda tu adalah perbezaan dalam kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ulama menghukumkan benda tu adalah harus, tawassul harus, istighasah harus, ziarah kubur harus. Tapi ada kelompok yang atas nama amal ma'ruf nahi munkar menjadikan benda yang asalnya harus, benda yang asalnya perkara-perkara cabang dalam agama, dia menjadikan sebagai perkara yang usul, perkara yang usul, iaitu perkara yang akal, yang tidak boleh berbeza. Siapa yang berbeza akan kafir. Orang yang buat bid'ah kafir tu. Nah, baca Yasin kafir. Nah, zikir lepas sembahyang kafir. Kafir belakang. Ada orang lain Islam, ini kelompok Khawarij. Nah, Khawarij pun buat amal ma'ruf nahi munkar, tapi mereka ini ghulu, dan tidak terlampau longgar. Longgar ni maksudnya buat sambil lewa. Kena ada manhaj yang sederhana. Tidak terlampau keras, ketat, sehingga kita pun jadi sa'oh, jadi benci dengan kumpulan tersebut, merimaskan. Macam kita pakai seluar lah, bila ketat dia sa'oh, bila longgar nak cabut, tercabut agama-agama, tercabut kebaikan. Kena sederhana. Sederhana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan, ya qadimul ihsan, ya daniman ni'am, ya kathil khairat, ya wasi'al 'ata, ya dafi'al bala, wa ya sami'ad du'a, ya hadir laysa biwaib, ya mawjudan inda syada'id, ya khafiyal lut, ya haliman la ya'jal iqdi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.